Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Syahinda binti Alihan, nombor matrik A171586, pelajar seliaan Dr. Zamzuri bin Zakaria akan membentangkan sebuah kertas kerja yang bertajuk Mengkaji Penerimaan Guru Kafah Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor Zon Adila terhadap aplikasi YouTube sebagai medium pengajaran. Baiklah, kita pergi kepada yang seterusnya. Pengenalan. Teknologi dalam pendidikan dikaitkan dengan teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran (PDP) yang melibatkan peralatan dan teknik seperti internet, penggunaan peralatan laptop, telefon pintar dan media digital. Aplikasi YouTube merupakan salah satu medium dari media digital yang telah mendapat perhatian setiap peringkat umur masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Medium yang berbentuk video dan audio serta terdapat ruangan komen yang boleh diisi. Selain isi kandungan dalam aplikasi YouTube yang berbentuk hiburan, komersial dan dokumentari, banyak juga video ilmiah yang dimuatnai oleh pengguna aplikasi YouTube bertujuan untuk menyampaikan ilmu dan maklumat dengan lebih jelas dan padat. Begitu juga dari aspek pendidikan. Aplikasi YouTube menjadi salah satu medium pengajaran yang tepat bagi menyokong bahan bantu mengajar guru-guru di sekolah dalam pelbagai bidang dan peringkat pendidikan. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji penerimaan guru kafah kelas Al-Quran dan Fardu Ain Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor Daerah Kota Tinggi di Zon Adila terhadap aplikasi YouTube sebagai medium pengajaran. Hal ini kerana ketika wabak COVID-19 melanda negara kita sejak tahun 2020 yang lalu, waktu PDP digantikan dengan pembelajaran secara dalam talian atau dikenali juga dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR. Perubahan metod pengajaran menyebabkan guru-guru di seluruh Malaysia termasuk guru kafah di Zon Adila menggunakan media digital dan media sosial seperti aplikasi YouTube sebagai medium mengajar. Baiklah, kita terus kepada penyataan masalah. Pada tahun 2020 yang lalu, negara kita telah dilanda sebuah wabak berjangkit yang dikenali sebagai COVID-19. Sebelum terjadinya pandemik COVID-19, proses PDP dilaksanakan secara face-to-face iaitu bersemuka. Namun, setelah munculnya COVID-19, maka proses pembelajaran berubah kepada full online. Dalam istilah asingnya disebut sebagai distance learning, online learning dan e-learning. Ia menjadi tantangan bagi guru dan murid kerana mahu atau tidak mahu, semuanya harus menerima online learning ini dan menggunakan teknologi digital dan media sosial seperti aplikasi YouTube yang sebenarnya sangat memudahkan guru-guru mengajar ketika PDPR. Masalah yang dihadapi oleh guru-guru kafah di Zon Adila adalah dalam penggunaan media sosial atau ICT sebagai medium pengajaran kerana guru-guru cenderung menggunakan bahan bantu mengajar yang dihasilkan sendiri menggunakan kertas maupun apa sahaja barang-barang berbentuk fizikal yang boleh digunakan untuk membantu kelancaran PDP ketika dalam kelas bersemuka. Perlunya pengubahsuaian dalam strategi pengajaran mengikut peredaran zaman dan perkembangan situasi semasa. Objektif kajian ini adalah untuk menjelaskan cara penggunaan aplikasi YouTube digunakan sebagai medium pengajaran, mengkaji penerimaan aplikasi YouTube sebagai medium pengajaran dalam kalangan guru kafah di Zon Adila, menjelaskan langkah penyelesaian bagi masalah yang dihadapi oleh guru kafah Zon Adila ketika menggunakan aplikasi YouTube sebagai medium pengajaran. Metodologi kajian ini pula adalah menggunakan kaedah kualitatif dan melalui kaedah temu bual dan soal selidik. Hasil kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana penerimaan guru kafah di Zon Adila terhadap aplikasi YouTube sebagai medium pengajaran. Penerimaan guru boleh bergantung kepada tahap pengetahuan dari segi cara penggunaan, kekerapan menggunakan aplikasi tersebut dan kemahiran dalam mengaplikasikan media digital dalam kehidupan harian termasuk sebagai bahan bantu mengajar. Kajian ini juga diharap dapat membantu guru-guru lebih mahir dalam menggunakan aplikasi
aplikasi YouTube sebagai medium pengajaran kerana ia merupakan kemudahan sedia ada yang tidak asing lagi dengan masyarakat masa kini. Murid-murid sekarang juga terdedah dengan penggunaan media sosial sehingga mereka akan berasa lebih seronok sekiranya guru-guru menggunakan pendekatan tersebut ketika mengajar, sama ada ketika pembelajaran secara bersemuka maupun dari rumah. Akhir sekali, penutup, pendekatan pengajaran menggunakan teknologi terkini memberi ruang yang banyak kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bervariasi dan menimbulkan rasa teruja untuk terus menggunakan media digital sebagai salah satu medium untuk menuntut ilmu. Diharap agar kajian ini dapat sedikit sebanyak membantu menjadi pendorong kepada guru-guru agama untuk mahir dalam teknologi digital terkini. Walaupun guru-guru mengajar di kawasan perkampungan, ia bukan menjadi batu penghalang untuk menjadi guru yang pakar dalam bidang ICT. Seterusnya, ia menjadi semangat baru buat guru-guru untuk mengajar dan menyebarkan ilmu agama kepada murid-murid. Baiklah, setakat ini sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.